Pujian yang sangat indah sekali dari paduan suara Kaleb. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu. Setia melayani Tuhan sampai saat ini itu sangat luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. 弟兄姐妹早安平安。 Ya, puji Tuhan, saya senang melayani di GKI Pluit pada hari ini dan berjumpa dengan jemaat sekalian. 感谢主，今天早上能来布里堂与大家来侍奉、来敬拜主，非常高兴。 Saudara, sebelum saya menyampaikan berita firman Tuhan ini, tentu saya membawa salam dari keluarga besar STT Amanat Agung bagi saudara sekalian. 在我还没有与大家分享主的话语之前，我代表这个大使命神学院来问候大家。 Ya, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap dukungan, kasih sayang, doa yang terus diberikan bagi seminari kita ini. 感谢弟兄姐妹为我们大使命神学院的祷告支持。 Saudara, semester baru sudah dimulai dan mereka sudah mulai kuliah dan doakan supaya mereka dapat belajar dengan baik sepanjang semester ini. 这个新的学期已经开始了，请弟兄姐妹为学生们、为老师们祷告，好让一切都可以顺利的。 Ya, firman Tuhan hari ini bertema Yesus pengharapan bagi dunia yang tidak sempurna dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 今天我们要思想的主题就是耶稣是不完美世界的盼望。我们要从以赛亚书35章第1到第10节来思考。 Mari kita berdoa, saudara. 我们先来祷告。 Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan ini. 主，我们预备好我们的心，有你的话语来洒在我们的心中。 Kami berdoa supaya setiap firman yang ditaburkan ini menambahkan iman kami kepada Tuhan. 主啊，好让你的话语的种子洒在我们心中的时候，我们更明白你的话，更爱主。 Dan juga membentuk hati dan pikiran kami untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih dalam. 好让塑造我们的心思意念，好让一日复一日的我们更认识主，更爱主。 Karena itu kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu disampaikan. 我们预备好心来聆听你的话。 Pakai hamba-Mu dan penterjemahnya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dan urapi kami berdua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. 主啊，求你恩膏使用你两位仆人来传讲、传递主你的话，一切荣耀归于你。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membaca dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membagi menjadi dua pembacaan ini. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dalam bahasa Mandarin. 我们打开我们的圣经以赛亚书35章第1到第10节，我要分2段来诵读。第1到第6节用印尼语来诵读，第7到第10节用华语来诵读。 Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya, juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. 第7节，发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源，在野狗躺卧之处，必有青草、芦苇和蒲草，在那里必有一条大道，称为圣路，污秽人不得经过，必专为属民行走。行路的人虽愚昧，也不致失迷。在那里必没有狮子，猛兽也不登这路，在那里
亦不见，只有属民在那里行走，并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到西安，永乐必归他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。 Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. 感谢主。 Ya, saudara tahukah saudara bahwa di dunia ini kekristenan ini masih sebagai agama yang pengikutnya terbanyak. 弟兄姐妹，你们是否知道，在这个世界上，基督徒还是最多的，在这个世界上？ Ya, meskipun kita tahu bahwa agama Islam itu berkembang dengan sangat pesat dan kekristenan di banyak tempat menurun drastis. 虽然我们也知道回教呢，在这个世界上发展的也很快，然而这个基督教呢，也是下降的很多。 Tetapi dari data yang dicatat oleh World Population Review per tahun 2024, 但是在2024年，根据这个世界人口的审查的统计数字， agama Kristen itu tetap menduduki peringkat tertinggi dengan memiliki 2,38 miliar pengikut. 基督教呢，在这个世界还是排名第一的，它的这个信徒呢，大概有23亿之多。 Dibandingkan dengan Islam berjumlah 1,91 miliar dan Hindu 1,16 miliar penganut. 然后呢，这个回教徒呢，大概有19.1亿，然后这个印度教呢，大概11.6亿人。 Nah, dalam pengamatan saudara katanya dalam 50 tahun ke depan kalau kekristenan terus menurun ini akan terbalik nomor 2 sama nomor 1 ini katanya. 根据一些分析呢，如果几十年后，如果这个基督教一直下降的话，那么这个基督教的这个排名会变成排名第2了。 Nah, kalau kita lihat data ini, maka kita tahu ada begitu banyak orang Kristen di dunia ini, bukan? 如果我们看到这个数字呢，我们知道在这世界上基督徒是很多的。 Tetapi pertanyaannya, berapa banyak dari orang-orang Kristen ini yang sungguh-sungguh percaya bahwa dirinya telah benar-benar menerima keselamatan dari Tuhan? 但是从这个数字当中，有多少的基督徒他们深信他们已经从主耶稣那里得到救恩呢？ Saudara entah sadar atau tidak, mungkin ada banyak juga di antara kita yang tidak pernah memikirkan tentang hal ini. 无论你觉悟或者不觉悟到，在我们当中也是有许多人有想过这样的问题。 Dan bukan hanya sekedar tidak memikirkan, tapi juga tidak terlalu yakin gitu dengan keselamatan yang ada pada dirinya. 不只说你不去想，甚至可能也不太相信你在你里面是否已经得救了没有。 Sehingga mungkin banyak juga orang Kristen ini yang tidak terlalu merasa yakin bahwa nanti satu saat kalau saya mati, saya pasti akan masuk ke surga, tempat di mana yang Tuhan sediakan buat saya. 所以呢，这些基督徒他们也不够信心，想说我死了之后，是否我会进天国，与上帝同住在那里呢？ Justru sebaliknya, kebanyakan orang-orang Kristen ini tidak merasa yakin akan keselamatan itu dan bahkan menghindar dari pertanyaan atau memikirkan hal-hal seperti ini. 所以这些基督徒他们不够信心，对于他们是否得救了没，并且他们也不想去思考，也不想去说有关于这个救恩的事情。 Akhirnya kalau misalnya ada pertanyaan demikian, mungkin jawaban kita seperti ini, saudara. Ya, lihat bagaimana nantilah, hidup saya juga masih banyak melakukan dosa, kesalahan. Kalau ditanya demikian, saya juga nggak tahu selamat apa enggak. 如果有人这样子问他们的话，可能他们就会回答说：“等一下以后再看吧，因为我现在还犯了许多的罪。” Atau mungkin juga ada juga yang mengatakan bahwa kalau soal keselamatan biar urusan Tuhan aja lah, kita mah yang gampang-gampang aja yang kita jalani dalam hidup ini sajalah baik-baik. 或许有些人会回答说：“这个救恩的事情就交给主去处理吧，我们就尽力去过我们的生活就可以了。” Nah, kalau saudara perhatikan, jawaban-jawaban semacam ini sebenarnya mengarah pada satu kenyataan bahwa orang Kristen sendiri itu nggak cukup yakin dengan keselamatan jiwanya. 所以刚才我们看这个所有的答案，就指向一个事实，就是说基督徒也不很确定他们对他自己是否已得救了没有。 Atau dia tidak yakin bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah dalam hal keselamatan ini sangat besar. 他也不确信上帝在他身上所动的这个
做的这个救恩的这个圣功的伟大。 Jadi memang secara data orang Kristen ini banyak, saudara-saudara. 根据这个统计的数字呢，基督徒是很多， Tetapi yang menjalankan kehidupan Kristennya itu dengan sungguh-sungguh mungkin tidak banyak. 但是如果基督徒认真的去过他们基督徒的生活的那些人却不多。 Itu sebabnya meskipun sudah menjadi Kristen, tetapi masih banyak kekhawatiran dalam hidupnya. 所以虽然你已经成为基督徒了，但是在你的生活当中还是充满了忧虑。 Atau kalau misalnya kita ketimpa dengan masalah, entahkah itu sakit atau masalah yang lain, kita gampang sekali kecewa sama Tuhan dan bahkan lama meninggalkan Tuhan, begitu saudara. 所以当我们遇到问题、困难或疾病的时候，我们就会感到失望，我们就会离去我们的主。 Saudara, kalau melihat kenyataan kehidupan Kristen kita sehari-hari ini, 如果我们看我们基督徒这个现实的生活上， mungkin dapat dikatakan bahwa keyakinan kita kepada Tuhan ini tidak seyakin Tuhan menyelamatkan kita. 我们可以说，我们对主的信心比不上我们的主拯救赐给我们救恩的那个信心。 Pada waktu Tuhan Allah menyelamatkan manusia berdosa ini, tidak sedikit pun ada keraguan di dalam dirinya untuk melakukan dengan cara yang begitu mengerikan kalau kita lihat dalam perjalanan anaknya Yesus Kristus. 当我们主耶稣拯救我们、救赎我们的时候呢，他一点都没有这个犹豫，他是充满着信心去行来自救赎我们的这个大功，他愿意受苦、受死在十字架上。 Bahkan kalau kita lihat betapa teguhnya Allah itu baik Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam mengerjakan keselamatan bagi manusia ini. 我们也看到圣父、圣子、圣灵是那么坚固的来实行这个救恩。 Dan keyakinan itu dinyatakan lewat Yesus Kristus yang rela menderita dan sengsara dan bahkan sampai mati bagi kita demi menanggung dosa manusia itu. 这个确信，我们可以看到主耶稣愿意受苦，并且死在十字架上，为了就是拯救我们人类。 Tetapi anehnya orang yang menerima karya keselamatan ini justru tidak memberikan respons keyakinan atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. 但是很奇怪的是，我们这些已经领受救恩的人呢，我们给予主的这个回应，跟他赐给我们的救恩不相容的。 Harusnya kan orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan itu merasakan sukacita besar atas karya keselamatan Allah itu. 应该我们这些已经领受上帝救恩的人，我们的心是充满喜乐、充满盼望的。 Tapi kalau coba kita lihat ke dalam diri kita, kehidupan kita ini begitu banyaknya kekhawatiran, ketakutan, tidak ada harapan di masa depan begitu, dan kita mudah sekali hancur dan bahkan cenderung menghancurkan diri sendiri. 当我们看到我们的生活的时候，我们的生活充满着惧怕、忧虑、担心、没有盼望的时候，好像我们正在毁灭我们自己一样。 Kalau saudara lihat betapa yakinnya Allah itu menyelamatkan kita manusia berdosa ini sungguh luar biasa, saudara. 如果我们确信上帝是拯救我们这些罪人的话，这是一个很非凡的事情。 Keyakinannya itu tidak bisa dihalangi oleh berbagai kesulitan dan penderitaan yang akan dihadapinya. 这个呢，无论什么事都无法拦阻我们的主来拯救我们。 Saudara tahu, mengerjakan keselamatan bagi manusia ini tampak jauh lebih sulit dibandingkan ketika Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya. 上帝拯救我们的这些罪人呢，比起他创造这个宇宙万物还要难。 Kalau saudara membaca di dalam Kejadian 1, karya Allah atas penciptaan dunia ini dilakukannya dengan berfirman, maka segala sesuatu jadi. 当我们看创世纪第1章那里说，当这个上帝创造宇宙万物的时候，他只是用说就成了。 Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka sejak saat itu terpisahlah antara terang dengan gelap. 当上帝说要有光的时候，那么光与黑暗就分开了。 Ketika Allah berfirman, jadilah lautan, air dan daratan, maka saat itu terpisahlah antara lautan dan daratan. 当上帝说要有陆地、要有海洋的时候，那么海洋跟陆地就分开了。 Ketika Allah berfirman, jadilah tumbuhan, jadilah binatang, semua yang tercipta sampai pada waktu Dia membuat manusia, itu dilakukannya dengan tangannya sendiri. 当上帝说要有植物、要有这个受物的时候呢，还有一直到他创造人类的时候，
他只是用说就成了。 Tetapi mengerjakan keselamatan itu tidak seperti mengerjakan pada saat penciptaan, hanya dengan berfirman segalanya jadi. 但是当上帝执行这个救恩的时候，他不是用说而已，不像他创造宇宙万物的时候，只是用说而已。 Tapi pada waktu Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia itu, Dia yang ada di surga yang mulia itu harus turun menjadi manusia sama seperti kita dan merasakan penderitaan dan kehinaan yang lebih hebat dari yang dirasakan oleh manusia. 当上帝决定要拯救人类的时候，他就从他荣耀的宝座上道成肉身，来到这个世界上，成为卑微的人。他也是感受到人的这个痛苦，并且比人所受的痛苦更痛苦。 Jadi tentang keselamatan ini, saudara, dibandingkan dengan Allah yang begitu yakin menyelamatkan umat manusia. 所以谈到这个救恩，上帝是那么确信来执行这个救恩给人类的时候， Tapi respons manusia ini selalu tidak yakin dengan apa yang dikerjakan oleh Allah. 但是人的回应却常常这个不相信上帝对他所执行的这个救恩。 Maka tidak berlebihan kalau pada akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa maju atau mundurnya iman orang Kristen ditentukan dari yakin atau tidak yakinnya dia diselamatkan oleh Tuhan. 所以如果我这样子说呢，并不过分。一个基督徒的信心的进步与退步的话，是取决于是否他相信他已经得救了没。 Karena sebenarnya keyakinan akan keselamatan ini adalah yang mendasari segalanya, saudara-saudara. Ini fondasi. 因为如果一个基督徒他是否相信他已经得救了没，是他一个基督徒的根基。 Jadi makin tidak yakin, makin tidak punya akar yang kuat dalam menjalankan iman Kristen itu. 所以你越不相信的话，你就越没有这个坚固的根基来执行你基督徒的信心。 Tetapi jika ia sangat yakin, maka dia akan sangat dalam mencintai Tuhan dan bahkan giat melakukan pelayanan bagi Dia. 所以当你越相信的时候呢，你就越殷勤，越充满这个精神来侍奉主。 Nah, saudara, di dalam konteks perjanjian lama seperti Alkitab yang kita baca tadi, 所以在这个旧约圣经，就像刚才我们所读的这个以赛亚书35章那里说， Yesaya ini adalah salah satu nabi Israel yang sangat keras berbicara tentang pentingnya keputusan pribadi dalam menjalankan iman kepada Allah. 以赛亚先知是以色列里面的其中一位先知，他是非常这个强调一个人的这个决定的心来执行他基督徒的信心。 Nah, memang benar keselamatan itu diberikan atau dianugerahkan oleh Allah sebagai pemenuhan janji kepada umatnya. 是的，这个救恩是上帝所赐给他的子民，来应验上帝为他的子民所应许的。 Ya, seperti misalnya ketika Allah memilih Israel, maka Dia membebaskan Israel dari penjajahan Mesir. 就像当上帝选择这个以色列民的时候，他就使以色列民从埃及得释放。 Dan nanti Tuhan jugalah yang akan membawa mereka sampai masuk ke tanah perjanjian dengan selamat. 也是主带领他们安全的进入这个应许之地。 Tetapi bagaimana Israel itu meyakini keselamatan dirinya itu betul-betul sangat buruk menurut penilaian Yesaya. 但是这些以色列民对于上帝所赐给他们的救恩的这个信心是非常这个不好的。 Karena mereka ini tercatat sebagai umat yang terus-menerus berkali-kali memberontak kepada Allah. 因为以色列民在圣经里面多次记载，他们是多次对上帝叛逆的这个一个人民。 Dan berkali-kali juga Allah menghajar mereka, menghukum mereka sampai membuang mereka ke tanah pembuangan. 上帝也多次惩罚他们，也甚至把他们丢到这个被掳之地。 Nah, menurut Yesaya, keputusan bangsa Yehuda ini untuk terus berdosa di hadapan Allah itu dikarenakan karena tidak benar-benar percaya gitu kepada Allah yang memilih dan menyelamatkan mereka. 所以以赛亚先知之所以说这个犹大民为什么不断一直的犯罪，是因为他们不真正相信上帝已经拯救了他们。
Jadi kalau saudara perhatikan ya, bagaimana kita membandingkan antara pihak Allah yang menyelamatkan dan pihak kita yang menerima keselamatan. 我们来比较一下，从上帝这一边，上帝是拯救我们的上帝，跟这个我们这个上帝的这个子民的这边，我们是受到这个救恩的人。 Saudara, dari tadi dan bahkan Yesaya berkali-kali menjelaskan bahwa dari pihak Allah, Allah itu merasa bahwa dia ini adalah sekutu dari umatnya, kawan, sahabat bagi umatnya. 从上帝的这一边，上帝就是他子民的这个盟友。 Itu sebabnya dia menuntun, dia membimbing dalam perjalanan kehidupan umatnya sehari-hari itu dengan setia. 因此，我们的上帝是信实的指导、引导我们的信徒们过他每天的生活。 Dan sepanjang jalan Tuhan Allah memimpin umatnya itu, dia tidak pernah mengingkari janjinya. 在上帝引导我们的这个信心的旅程上，他从来不失言的。 Coba saudara bandingkan dengan pihak umat manusia ini, pihak kita sebagai penerima keselamatan. 我们现在以我们这一边，就是我们受到救恩的子民的这一边来做一个比较。 Nah, Yesaya menyebutkan bahwa mereka ini atau umat Allah sebagai penerima keselamatan ini adalah orang-orang yang terus memberontak, tidak setia, tidak percaya kepada Allah. 以赛亚在这里说，我们这些已经受到上帝救恩的子民，却常常这个叛逆、不相信、这个疑惑。 Nah, hebatnya saudara-saudara, meskipun respons dari umat Allah itu tidak baik gitu, tidak sama keyakinannya dengan Allah menyelamatkan kita, tapi Allah tetap memutuskan untuk mengasihi manusia itu. 但是很奇妙的是，虽然上帝的子民给予的回应是那么不相信上帝的这个拯救的这个大功，但是上帝仍然这个爱他的子民。 Nah, sehingga bagaimanapun kondisi umatnya itu memberontak ke mereka atau membelakangi Tuhan ke mereka, Allah tetap yakin bahwa keselamatan yang dia kerjakan bagi umatnya itu harus tetap diturunkan, harus tetap dikerjakan. 虽然上帝的子民不断的叛逆不断的不顺服他，但是上帝确信他的这个救恩这个大功必须要执行的。 Persoalannya cuma satu. 问题就是只有一个， Umat Allah ini yang tidak pernah punya keyakinan seperti Allah yang yakin sekali menyelamatkan kita. 我们身为上帝的子民，没的信心不像上帝对于他所执行的救恩的信心。 Jadi memang akhirnya tentang keselamatan ini persoalannya itu ada pada iman kita sih saudara-saudara. 所以最终的问题是关于我们对主的信心。 Jadi bukan karena Tuhan tidak mengasihimu atau tidak memilihmu atau tidak menyelamatkanmu. Dia melakukannya. 不是因为上帝不爱你、不拣选你，他还要拯救你的。 Tetapi sayangnya kita yang terus-menerus memutuskan untuk tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi masalahnya ada pada kita. 很可惜的是，我们常常就是没有全心全意的来相信我们的主。 Itu sebabnya satu kali ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-murid dan pada waktu itu sebentar lagi dia akan dieksekusi mati di kayu salib. 所以当有一天，当主耶稣与他的门徒行走在路上的时候，就是在他还没上十字架之前。 Dalam satu pembicaraan dengan murid-murid itu dia mempertanyakan satu hal yang membuat murid-muridnya tersentak ketika mendengarnya. 在谈话中，主耶稣就问门徒们一个问题，然后门徒们就感到非常的惊讶。 Dan saat itu Yesus bertanya, jika aku nanti datang yang kedua kali, masihkah kutemui iman di bumi ini? 主耶稣就这样子问，他说：“当我第二次来到这个世界上的时候呢，是否我还会寻见在这个地上有信心的人吗？” Saudara tahu tidak, persoalan kita ketika kita berjalan di dunia ini sebagai orang Kristen, 弟兄姐妹，你知道吗？我们活在这个世界上，成为基督徒， tapi kenapa kita masih terus merasa takut? Kenapa kita masih terus merasa gagal? Kenapa kita seperti orang tidak punya pengharapan, tidak bisa melihat masa depan? 为什么我们还是不断的惧怕、忧虑，没有盼望，无法看到我们的未来的人呢？ Sebenarnya persoalannya hanya satu.
其实问题只有一个， Kita tidak punya iman yang cukup kuat untuk melihat Allah yang menyelamatkan kita itu pasti memegang dan memelihara kita. 我们却没有一颗坚固的信心，看到我们的主已经拯救我们，他保守看顾我们。 Nah saudara, kalau saudara perhatikan di dalam teks Yesaya pasal yang ke-35 ini, 如果我们来看以赛亚书第35章那里， dia menggambarkan bahwa konsep keselamatan itu besar sekali. 他把这个救恩描述成一个很伟大的事情。 Dan besarnya keselamatan itu karena sifat dari keselamatan itu adalah mengubahkan, ada sifat transformatif, mengubahkan dan memulihkan kita. 他之所以把这个救恩看成一个伟大的事，是因为这个救恩是有这个转变性的，它可以医治我们，可以恢复我们的。 Ya, itu sebabnya kalau di dalam konsep teologi reform, teologi yang mendasari gereja kita ini juga mengatakan bahwa keselamatan itu adalah perubahan hidup. 所以在归正这个神学也是我们的这个信念，他们说这个救恩呢，就是有这个转变性质的。 Jadi hal pertama yang terlihat dari kehidupan orang yang telah diselamatkan itu adalah perubahan hidupnya. 所以第一个事情，一个人得救或者不得救，你是看到他的生命是否有改变。 Itu sebabnya perubahan hidup ini dibuktikan dengan kelahiran baru dan pertobatan kita kan. 这个生命的改变可以从我们这个重生或者悔改可以看得到。 Karena sesungguhnya keselamatan itu tidak mungkin tidak membawa efek perubahan, saudara-saudara. 其实这个救恩不可能在一个人的生命当中没有带来这个转变的影响的。 Nah, itulah hal yang pertama kali Yesaya bawa kepada jemaat ini untuk mengatakan betapa Tuhan Allah telah mengubahkan segalanya dalam hidupmu. 所以呢，上帝透过这个救恩，在你的生命当中会带来一个转变。 Saudara, kalau melihat di dalam Yesaya 35 ini adalah memang sebuah nubuat Yesaya yang sangat kuat tentang keselamatan. 如果我们来看以赛亚书35章那里，他讲到有关于这个救恩的事情，非常的这个严肃的。 Maka di sini dia memberikan 3 gambaran besar tentang apa artinya diselamatkan. 所以这里呢，以赛亚先知以3种的这个描述来描绘有关于救恩。 Kalau membaca ayat 1, ayat 2, ayat yang ke-7, maka saudara akan tahu bahwa keselamatan itu menghasilkan sebuah perubahan. 如果我们来看第1、第2、第7节呢，我们看得到救恩呢会带来一个转变。 Nah, gambarannya adalah perubahan dari padang gurun menjadi tanah yang berair dan menghasilkan bunga. Kalau di dalam catatannya Yesaya ini. 以赛亚先知就是以这个旷野变成有水之地，并且有花开的这个描述。 Maka yang dimunculkan di sini adalah perubahan from desert to fruitfulness, dari padang gurun menjadi tempat yang bisa menghasilkan bunga dan buah. 所以他就以这个旷野变成有水之地，并且有花开来描述这个救恩。 Saudara tahu bahwa ketika Yesaya mengatakan bahwa padang gurun itu akan berubah menjadi tanah yang berair, akan berubah menjadi tanah yang ada kolamnya, dia bilang begitu. Itu tandanya keberdosaan kita itu sama seperti padang gurun sebenarnya. 所以当以赛亚先知他就是比喻把这个旷野变成这个有水之地，甚至有这个水池的时候呢，他就是正在描述我们这些罪人的罪，就像旷野那样子。 Saudara tahu tidak artinya padang gurun itu apa? 弟兄姐妹，你知道这个旷野或者沙漠是什么意思吗？ Padang gurun itu adalah tempat yang gersang, tandus, kosong, sepi, dan mencekam, menakutkan, saudara-saudara. 这个旷野呢，是一个非常或者这个沙漠是一个干旱之地，非常可怕的一个地方。 Cuaca di padang gurun itu juga dikenal dengan sangat ekstrim sekali, begitu dingin menusuk di waktu malam dan begitu terik sekali di siang hari. 这个沙漠的气候也是非常不稳定的，白天是那么热，晚上是那么冷到刺骨的。 Dan di padang gurun itu hanya bisa kita temukan bahaya dari jenis binatang yang sangat liar di padang gurun. Dan sejauh mata memandang itu hanya ada pasir, batu dan tidak terlihat apa-apa. 在旷野那边，
也是有许多的这个猛兽是非常危险的，并且我们这一眼看过去只是沙和石头而已。 Sebenarnya kalau kita bicara soal padang gurun, itu sebenarnya tidak ada orang yang bisa hidup di atas tanah padang gurun itu. 所以当我们谈到这个旷野或沙漠的时候，没有一个人能活在当中的。 Itu sebabnya para penafsir sering mengartikan ketika ada kata padang gurun, biasanya itu akan identik dengan kematian, saudara-saudara. 所以很多解经家说，当谈到这个旷野或者沙漠的时候呢，就跟以死亡是一样的。 Kalau saudara ingat kisah bangsa Israel berpuluh-puluh tahun dia tinggal di padang gurun. 如果我们知道以色列民是那么好几十年住在这个旷野当中， Mungkin saudara bertanya, kok itu bisa bangsa Israel sampai 40 tahun bahkan di padang gurun? 所以我们会去问说，为什么以色列民会住在旷野中40年之久？ Tetapi mereka itu bisa tinggal di padang gurun karena Allah memelihara mereka. 他们之所以能住在这个旷野那么久，是因为上帝保守看顾他们。 Allah memberikan tiang awan di waktu siang, Allah memberikan tiang api di waktu malam supaya mereka merasa hangat dan tidak merasa kepanasan di waktu siang. 上帝在白天的时候呢，就赐给他们银柱，然后在晚上的时候赐给他们这个火柱，好让他们可以活在那里。 Allah menyediakan ketersediaan makanan dalam bentuk mana yang dapat mereka makan tanpa mereka cari, tanpa mereka menghasilkan, Tuhan menyediakan. 虽然他们也不种也不收，上帝是赐玛纳为食物。 Allah juga tidak membuat pakaian mereka atau kasut mereka menjadi rusak selama perjalanan itu, saudara-saudara. 在他们40年之久的这个里程中，他们所穿的衣服与鞋子也 Jadi 不受破坏。 jika Allah tidak memelihara mereka, tidak mungkin bangsa itu bisa ada di padang gurun sekian panjang lamanya. 所以，如果上帝不保守看顾他们的话，他们不可能会40年之久活在这个旷野中。 Jadi ketika Yesaya menubuatkan tentang keselamatan ini, 所以，当以赛亚对这个拯救的这个预言的时候， dan dia mengatakan bahwa tindakan keselamatan yang dilakukan oleh Allah kepada manusia itu seperti mengubah padang gurun itu menjadi padang yang berair. 所以当上帝执行他的这个救恩的时候，就好比他使这个旷野变成有水之地，变成水池。 Itu sama artinya kedatangan keselamatan Allah bagi kita itu mengubah dari kematian menjadi kehidupan. 这个意思也是说，当我们领受上帝的救恩的时候呢，他就会使这个死亡变成为生命了。 Makanya Paulus sangat kuat sekali mengajarkan bahwa engkau ini diselamatkan ketika kau masih dalam keadaan mati. 所以保罗说，当你还在处在死的这个情况之下的时候，你已经被拯救了。 Jadi Yesaya ini ingin mengatakan bahwa keselamatan yang kau terima itu tidak mungkin bisa kau usahakan sendiri. 所以以赛亚在这里要说的是说，你这个救恩不是你能努力得到的。 Mengubah kematian menjadi kehidupan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. 只有上帝才能使这个死亡变成为生命。 Tetapi menariknya saudara tentang keselamatan ini, Allah itu bukan hanya mengubah dari kematian menjadi kehidupan. 很有趣的是，上帝不只把这个死亡变成为生命， Tetapi dia membuat umat yang telah hidup itu bisa bersorak-sorai kegirangan dan bahkan mereka dapat melihat kemuliaan Allah. 他也使他的子民能欢喜快乐，并且能看到上帝的荣耀。 Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh seorang penafsir ketika dia mengatakan demikian. Keselamatan itu bukan hanya ketika kita berhenti berbuat jahat. 所以一位解经家这样子说，救恩不是当一个人停止犯罪的时候， Tapi keselamatan itu ada ketika kita bersukacita, merasakan kemuliaan Allah dan melihat keagungan Allah itu. 救恩是当我们看到上帝的荣耀的时候，我们就会欢喜快乐。 Allah itu bukan sekedar mengubah kita dari kematian kepada kehidupan. 上帝不只是拯救我们从死亡变成生命而已， Tetapi dia ingin kita dapat melihat kemuliaannya. 但他也希望我们能看到他的荣耀。 Baik sekarang melalui imanmu saat kau hidup di dunia ini, 无论是在你现在活在这个世界上，以信心能看到， maupun sampai nanti ketika kau bertemu muka dengan Tuhan. 或者当你有一天面对面看到上帝的时候， Jadi keselamatan itu terjadi bukan hanya sekedar kita mati dibuat jadi hidup. 所以呢，这个救恩不只是当你
死亡的时候才使你变有生命， Lalu kemudian kita dibiarkan begitu saja menjalani hidup ini, saudara. 然后就任凭你这样子去过你的生活。 Tetapi yang Tuhan lakukan itu lebih dari sekedar membuat kita hidup. 所以上帝在我们身上所做的，这超过这一切，他不只是使你得着生命而已， Dia akan membuat kita dapat merasakan kemuliaan Allah itu hingga membuat hati kita itu bersukacita pada waktu kita menjalani hidup ini. 上帝会让你的心感受到上帝的荣耀。因此，当你过你每天的生活的时候，你有一颗喜乐的心。 Jadi ciri utama yang terlihat dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan itu apabila dia merasakan sukacita mengalir dari dalam hatinya dalam keadaan apapun. 所以呢，一个很重要的救恩的这个特征，在一个人身上，你可以看到从他的内心的深处所发出的那个喜乐，无论他处在什么的情况之下。 Saudara, hidup kita ini bisa berat yang kita hadapi, kita bisa sakit, kita bisa punya banyak masalah, saudara-saudara. 我们在过我们的生活的时候，会面对许多的挑战、困难。 Tetapi yang hebat dari keselamatan itu adalah ketika sukacita di dalam hati kita itu tidak bisa diambil. 但是救恩的伟大是，当你从你的内心所发出那个喜乐的时候呢，没有任何一件事情能夺去的。 Jadi orang yang diselamatkan ini tetap bisa merasa ada sukacita dan itu diletakkan oleh Tuhan di dalam hati kita. 所以这些已经得救、蒙救赎的人呢，他的心是充满喜乐的，是上帝把这个喜乐放在他的心里面的。 Itu sebabnya Yesaya katakan perbuatan Allah atas keselamatan kepada manusia itu begitu besar. 因此，以赛亚说，上帝对他的子民所行的这个救恩是那么伟大的。 Dia bukan sekedar menyelamatkan kamu lalu kemudian ditinggalkan begitu saja. 他不只是拯救你了之后就任凭你自己过你的生活， Setelah dia menyelamatkanmu, dia masih mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. 当上帝拯救你了之后，他还对你说：“我会与你同在，一直到世界的末了。” Saudara perhatikan gambaran yang kedua. 我们来看第二个的描述。 Keselamatan itu membuat mereka yang takut menjadi berpengharapan. 救 From 恩使 fear 那 to hope. 救恩使那些惧怕的人，却变成有盼望。 Nah, itu tertulis di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. 这个是就在第3到第6节那边我们可以看到的。 Saudara tahu tidak bagaimana caranya Tuhan itu memberikan pengharapan kepada umatnya? 弟兄姐妹，你们知道我们的上帝是如何把那个盼望放在我们的心里的呢？ Hal yang dia lakukan adalah mengubah ketakutan menjadi pengharapan. 他所做的就是把你的这个惧怕变成为盼望。 Dan itu dituliskan oleh Yesaya dengan jelas. Kondisi takut itu digambarkan dengan tangan yang lemah, lutut yang goyah, mata yang buta, telinga yang tuli, kaki yang timpang, orang yang bisu. 以赛亚先知就把这个惧怕描述成这个软弱的手，然后无力的膝盖，然后还有其他的惧怕。 Ya saudara, semua kondisi ini merujuk pada orang-orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan pasti. 这些的情况都是指向那些活在惧怕当中的人。 Dan juga merasa depresi, merasa kesepian, merasa kelelahan, merasa putus asa. Itu gambaran orang-orang yang diselamatkan. 描述这些感到惧怕、这个忧虑、忧郁、没有盼望的人。 Orang-orang yang ketakutan karena merasa tidak punya masa depan dan tidak mungkin bisa keluar dari kutukan hidup yang dia rasakan mungkin. 那些就是对未来没有盼望的人，而且他可能认为他是处在这个被生命所诅咒的状况之下。 Tetapi saya katakan gambaran keselamatan yang kedua itu adalah ketika Allah itu mengubah semua ketakutan ini menjadi pengharapan. 所以在以赛亚先知在这个第二个的描述中，他说了，就是上帝把我们的惧怕转成为有盼望。 Keselamatan itu datang kepada orang-orang yang tidak berdaya ini supaya mereka bisa tahu bahwa sesungguhnya Tuhan Allah menghampiri mereka dan menyelamatkan mereka. 这个救恩临到这些软弱的人身上，是代表就是上帝来到这个我们人的这个来到我们人的身上，把救恩赐给我们。 Nah, itu sebabnya satu saat Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya tentang mengapa dia datang ke dunia ini. 所以有一次呢，主耶稣
跟他门徒们谈话的时候，他说为什么他要来到这个世界上？ Dalam Lukas 5 ayat 31 sampai 32 dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. 在路加福音第5章31节那边说，主耶稣对门徒说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。” Aku datang bukan mencari orang yang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. 我来呢，本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。 Saudara, nubuat Yesaya tentang Mesias ini sungguh jelas mengatakan bahwa dia menyelamatkan kita untuk mengubah ketakutan kita menjadi pengharapan. 所以以赛亚的预言有关于这个弥赛亚，就是主耶稣基督所执行的这个救恩，意思就是说，就是要把我们这些惧怕的人转成为有盼望的人。 Jadi kalau ekspresi kehidupan orang percaya ini selalu tiap hari diwarnai dengan ketakutan demi ketakutan, itu seperti tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang telah diselamatkan Tuhan. 所以我们成为信徒，若在我们的生活每天当中，我们常常表示出我们非常忧虑、非常惧怕，那么我们就好像一个没有盼望的人。 Karena mungkin dia tidak percaya bahwa Tuhan itu telah telah mengganti ketakutannya itu dengan pengharapan yang ada pada dirinya. 因为他就不相信上帝已经把他的惧怕转成为有盼望了。 Makanya gambaran Yesaya ini mengatakan kalau keselamatan itu telah datang kepada orang-orang ini, maka yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang timpang melompat dan seterusnya. Berarti ada satu perubahan dari ketakutan menjadi pengharapan. 所以以赛亚先知在那里描述说，当这个救恩来到这个软弱人的身上的时候，比如说瞎子变成看得到，瘸腿的变成可以走路。 然后这个聋子也可以听得到的时候，意思是说，我们的上帝已经把这个我们的惧怕变成为有盼望了。 Saudara, ada seorang penafsir dengan sangat baik sekali mengatakan demikian. Sesungguhnya mengikut Kristus itu tidak akan pernah membuat kita berada di jalan buntu. 一位解经家这样子说得很好，他说：“如果我们跟随主耶稣呢，我们不会 走到一个无路可走的一个道路， Tetapi selalu akan berada di ambang pintu sehingga kita bisa siap untuk terus berjalan meskipun badai menghadang di depan 他 kita. 说，无论在我们前头有什么这个暴风雨，我们仍然还可以继续行走的。 Coba saudara tanya pada diri saudara sendiri saat ini. 你现在问问看自己， Jika hari ini saudara bergumul begitu berat, sakit begitu parah, hidup penuh masalah dan sengsara. 如果在今天你的生活当中，你充满了困难，充满了挣扎，生活非常的艰难的话， Coba saudara deteksi yang muncul ini apa? Takut atau berharap gitu. 你监察你自己，你是否在你的内心 是感到惧怕，或者说有盼望呢？ Kalau saudara memiliki iman kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkanmu, 如果你是相信那位已经拯救你的上帝， maka yang akan muncul dalam dirimu, dalam imanmu ini adalah berharap kepada Tuhan. 那么应该从你的心里面所产生出来的是，你对主有盼望。 Saudara, karena sesungguhnya Tuhan yang menyelamatkan kita itu membawa pengharapan itu dan bahkan sukacita itu kepada kita. 那个已经拯救我们的上帝，他也把喜乐与盼望给予我们。 Persoalannya, yakinkah kita bahwa Dia sanggup memberikan sukacita itu kepada kita? 问题是说，上帝是否有能力把这个喜乐的心或盼望赐给我们呢？ Jadi benar menurut Yesaya bahwa sesungguhnya meresponi keselamatan itu harus ada keputusan pribadi dalam diri kita. 所以以赛亚说的很对，如果你要有正确对于上帝的救恩的一个正确的回应，是决定于你自己的决定。 Kau mau apa dengan imanmu ini? 你的对你的信心是要什么？ Apakah imanmu itu cukup kuat dan tidak goyah ketika badai menghempas hidupmu? 当暴风雨来到你生命当中的时候，你信心是否够坚固的去面对呢？ Atau memutuskan untuk lama-lama karena takut dan khawatir, akhirnya depresi sampai akhirnya punya kecenderungan ingin bunuh diri bahkan. 是否你就一直这个惧怕，甚至变成这个压抑，
也甚至也想自杀。 Jika itu ekspresi kehidupan umat manusia atau orang percaya ini sangat tidak kompatibel dengan keyakinan Allah menyelamatkan kita. Saudara. 如果我们有这样的那种感受，有这样的回应的话，那么我们的这个回应与上帝拯救我们的那个信心是不相容的。 Mari kita perhatikan gambaran yang terakhir, yang ketiga dari Yesaya. 我们看以赛亚先知在他第3个 Dia 人描述， katakan keselamatan itu membawa semua orang yang mengalaminya seperti berada di jalan raya atau dalam bahasa Inggris itu highway. 他说，这个救恩呢是带领每个人，好像经历了在这个大道上。 Saudara tahu ya, highway itu kalau kita mungkin kenalnya itu dengan jalan tol gitu. 大道这个所谓的就是高速公路，我们大家都很熟悉。 Harusnya highway itu dirancang sebagai jalan yang tanpa rintangan tuh saudara. 这个高速公路应该是没有拦阻的一个大路， Walaupun kalau di Jakarta highway-nya malah macet juga gitu sama seperti jalan yang lain. 但是在雅加达却不同，这个高速公路也会堵车。 Tetapi dikatakan bahwa orang yang diselamatkan itu seperti disediakan highway untuk dia kembali pulang ke rumah bapaknya. 但是在这里的描述说，那些已经被拯救的人，上帝预备好他一个大道，好让可以走向这个回到父那里。 Dan yang bisa melewati jalan ini adalah orang-orang percaya yang telah dimurnikan hidupnya dan bukan orang-orang yang terus hidup di dalam dosanya. 能走在这个大道上的人，是已经被拯救、被洁净的人，不是那些一直在犯罪的人。 Nah, apa yang dikatakan oleh Yesaya itu digenapi oleh perkataan Yesus sendiri. 那以赛亚先知所说的，就是由主耶稣基督来应验 Bahwa 的。 sesungguhnya yang disebut oleh Yesaya itu highway itu adalah dirinya sendiri yaitu Yesus Kristus. 以赛亚先知所谓的那个大道，就是主耶稣本身。 Maka Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 因此，主耶稣这样子说：“我就是道路、真理、生命。若不接着我，没有一个人能到父那里去。” Karena sesungguhnya pada diri Yesus sendiri, dia adalah jalan tanpa rintangan loh saudara. 耶稣就是那个大道，是没有拦阻的大道。 Semua rintangan yang terkait dengan seluruh godaan iblis atau dosa itu telah dipatahkan olehnya. 所谓那些拦阻，就是困难或者魔鬼撒旦的诱惑与试探，都已经被主耶稣打败了。 Itu sebabnya kalau orang mengenal Tuhan dan mengatakan bahwa dia adalah juru selamat itu benar. Karena satu-satunya jalan menuju kepada surga itu dia. 所以，当一个人信主的时候，他也是接受主耶稣成为他个人的救主的时候，是真的是没错的，因为唯有靠着主耶稣才能到父那里去。 Saudara percayakah saudara bahwa keselamatan yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu begitu besar sekali? 弟兄姐妹，你们相信吗？主耶稣，上帝所赐给我们的这个救恩是那么伟大的一个救恩。 Betul dalam hidup kita ini akan ada rintangan, itu tidak bisa dihindari. 是的，在我们的生活、我们生命当中会有这个困难挑战，我们是无法这个逃避的。 Tetapi setelah kita mengenal Kristus dan dia menganugerahkan keselamatan kepada kita, 但是当我们认识基督，他也赐给我们救恩的时候， itu seperti kita dipindahkan dari jalan yang penuh dengan onak duri ini menjadi highway itu, menjadi jalan yang raya, jalan tanpa rintangan itu, saudara. 他就好比把我们本来就行在这个狭窄这个很窄的这个路，把我们搬到这个大道上。 Itu sebabnya mengapa setiap kali anak Tuhan ini mengalami berbagai rintangan dan masalah dalam hidupnya itu selalu ada kekuatan. Itu yang kita sendiri tidak tahu dari mana. 所以，为什么我们成为上帝的儿女们，当我们面对问题、困难在我们生活当中的时候，我们仍然有一股的能力去面对，我们也不知道从哪而来。 Tapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, kita tahu bahwa Tuhan itulah yang menguatkan kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. 但是我们成为这个信徒、相信主的人，我们知道那股力量是从上帝赐给我们去面对这些困 Saudara, 难的。 pada akhirnya kita harus percaya bahwa keselamatan itu anugerah, sekalipun undangan untuk memiliki hidup penuh sukacita. 最后呢，我们必须承认，这个救恩是上帝赐给我们的，然后他也邀请我们来感受到喜乐和盼望。
Mari kita belajar untuk hidup tidak dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, tapi pengharapan kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. 我们来学习，在我们生命当中不要充满着忧虑、惧怕，好让我们时刻在我们心里对上帝存有一个盼望的心。 Mari belajar untuk yakin seyakin-yakinnya tentang Allah menyelamatkan kita, seperti yakinnya Allah menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. 我们要相信上帝所赐给我们救恩，正如上帝也相信他所执行在我们身上的这个救赎大功。 Jadi satu saat nanti ketika ada orang bertanya kepada kita, apakah kau yakin kalau kamu mati Tuhan pasti akan membawamu masuk ke surga? 所以，当有一天，当人问我们这个问题的时候，你是否相信，当你离开这个世界的时候，你就会回到天家吗？ Jawabannya apa, saudara? 你的答案是什么？ Yakin atau tetap tidak yakin? 你相信吗？还是仍然不信？ Mari kita berdoa, saudara. 我们来祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. 主，我感谢你的话语。 Keselamatan itu terjadi dengan begitu luar biasa dalam hidup kami. 这个救恩在我们的生命当中是那么的非凡。 Engkau mengubahkan kami dari kematian kekal menjadi orang yang memiliki kehidupan kekal. 主啊，你从我们是永死当中变成为得到永生的人。 Dan bukan hanya memiliki kehidupan kekal, tapi Tuhan juga memberikan sukacita di dalam kami menjalani hidup ini, baik di dunia maupun sampai nanti kami berjumpa dengan Tuhan. 我们不止从你得到了这个永生，并且你在我们生命当中，在我们还活在这个世界的时候，你也赐给我们喜乐、盼望的心。 Tuhan, kami berdoa supaya iman kami ini setiap hari diteguhkan. 主啊，求你来坚固我们这个信心， Meyakini betul akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. 深信你赐给我们的救恩， Keselamatan yang mengubah ketakutan menjadi pengharapan. 就是那个改变我们的惧怕变成有盼望的救恩。 Keselamatan yang menghadirkan jalan tanpa rintangan di dalam Yesus Kristus untuk kami jalani sepanjang hidup ini. 就是你透过主耶稣基督所赐给我们的那个大道，走向你的天国之路的大道。 Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. 主啊，谢谢你今天的 Dalam 话 nama 语， Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。